Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kurniaan, taufik dan hidayatnya, memberikan kita keluangan untuk sesama duduk kembali bermuzakarah apa yang telah kita lalui sebelum ini, dengan berpandukan, bersandarkan kepada kitab Allah, syariat dan hakikat. Mudah-mudahan dengan program ataupun pengajian ini membaikkan lagi kefahaman kita, khususnya dalam bidang ketauhidan, kemakrifatan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mempunyai hakikat yang benar sebagai seorang hamba menyembah Allah dengan mengenal dirinya. Fasal pertama, iman, Islam dan ihsan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fi dunya, amin. Muka surat 6, kunci rukun iman. Sebelah kiri ni tajuk fasal pertama, iman, Islam dan ihsan. Maka muka surat 6 itu pengarang kitab mengajak kita supaya membicarakan mengenai kunci rukun iman. Bermula agama dengan wajib mengimani ataupun meyakini, mempercayai rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, pertamanya ghaib, tak nampak, tapi wajib kita mempercayai, meyakininya, kewujudan itu, kewujudan Allah, keberadaan Allah. Kedua, beriman kepada Rasul. Kita pun tak jumpa dengan Rasulullah SAW, tak bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu, tetapi wajib kita beriman tentang kewujudan, keberadaannya Rasul itu sebagai hamba yang diutuskan untuk menyampaikan risalah Allah SWT. Dan ketiganya, beriman kepada malaikat. Pun sedia maklum, kita ni tak boleh melihat malaikat, malaikat boleh melihat kita, begitu jin. Percaya pada malaikat, percaya juga pada jin, ya, tentang kewujudan jin itu, antara makhluk ciptaan Allah yang ghaib. Beriman kepada kitab, jadi wahyu Allah SWT yang telah diturunkan kepada setiap nabi-nabi. Ada yang panggil suhuf, layar, risalah, utusan. Kelimanya, beriman kepada hari akhirat, kehidupan selepas mati, yang mana masih lagi kita kata ini adalah perkara yang ghaib, yang wajib kita beriman dengannya. Dan beriman pada qada dan qadar, benda yang ghaib juga tak kita ketahui tentang apakah ketentuan, keputusan yang telah diputuskan buat kita semua ini. Maka ke-6 ini wajib kita beriman. Cuma daripada 6 ini ada kunci ya. Daripada 6 ini ada kuncinya. Kunci untuk membuka pintu mengenal perkara yang ghaib ini, mengetahui perkara yang ghaib ini. Bagaimana? Untuk menghubungkan alam kasar dengan alam ghaib, alam yang nyata dengan alam yang tidak nyata, yang halus, alam ghaib. Kata dapatkan kunci, maka itulah pembuka untuk mengetahuinya perkara-perkara yang ghaib. Ada pada yang mana? Pada beriman kepada Rasulullah SAW. Rupa-rupanya Nabi lah pintunya ataupun kuncinya untuk kita tahu benda yang ghaib. Kita tak kenal Allah. Siapa mengenalkan kita kepada Allah? Kita tak kenal Nabi-Nabi terdahulu. Siapa mengenalkan? Kita tak tahu tentang wahyu, tak tahu tentang malaikat, tak tahu tentang hari akhirat, tak tahu tentang qada dan qadar. Tetapi siapa yang menceritakan supaya kita beriman pada perkara-perkara ini, benda ghaib ini? Tak lain tak bukan Rasulullah SAW. Maka fahamlah kita di sini, untuk kita bermakrifat pada Allah, mengenal pada Allah Ta'ala, tak dapat tidak kena melalui pintunya ini, yakni mengenal Rasulullah SAW. Ini katakan ma'rifatul Rasul. Orang selalu cerita ma'rifatullah, cerita ni atas langit berbumi, mengenal Allah. Takkan sampai pengenalan, pengetahuan mengenal Allah Ta'ala itu melainkan melalui pintunya ini.
yang mana kuncinya itu Nabi ada pegang. Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itu mana pun pembawakan perjalanan kesufian ataupun tarekat itu, dia tak lari daripada 3 perkara: selawat, istighfar, selawat dan juga tahlil la ilaha illallah. Tak lari dah. Sebab itu memang asasnya dalam perjalanan tarekat itu, perjalanan kesufian itu, dengan mengamalkan istighfar, selawat dan juga tahlil, tak zikir, ya. Cuma cara kaifiat berbeza-beza untuk menjalani ataupun menempuh perjalanan rohani itu. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala, cuba sebelum kita meneruskan bacaan itu, cuba lihat nota kaki itu 8, nombor 8 bawah tu. Nama sebenarnya ialah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin. Nampak tu? Letak nama Ahmad Muhammad. Mustafa pun nama Muhammad juga, nama Nabi. Nama Nabi ni banyak, tetapi yang ma'rufnya, yang popularnya 5. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mustafa. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Mustafa. Kalau ada anak 5 orang lelaki bagi nama ni mudah. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Mustafa. Cuma orang Melayu ni suka sandarkan dengan kalimah yang lain. Tak apa, silakan. Muhammad Mustafa, Muhammad Zain, silakan. Muhammad Hafiz, Ahmad Mustafa. Dilahirkan di Kampung Jambu, negeri Jerim, Patani pada 10 April 1856 dengan nama Syekh Ahmad Al-Fatani. Tuan-tuan, kalau demi menjaga perasaan orang-orang Islam kita, orang Melayu Islam kita di Thailand, jangan kata mereka daripada Thailand, encik daripada Thailand ke, tuan guru daripada Thailand ke. Diorang tak suka perkataan tu. Diorang tak suka. Bukan Thailand, kami daripada Patani. Sebab negeri mereka kan Patani, Islam tu, kerajaan Patani. Mereka tak suka sebut Thailand. Thailand tu kafir, negara kafir. Mereka yang telah merampas negara mereka. Mereka telah yang telah merampas kerajaan Islam itu, menceroboh. Jadi mereka tak suka gemar kata tuan guru daripada petani ke? Ya, saya daripada petani. Lebih mesra, lebih baik mengambil perkataan itu daripada asal perkataan Fatan. Fatan cerdik. Sebab itu nama tempat pun menunjukkan orang-orang itu pun cerdik juga. Beliau disifatkan sebagai pemikir terbesar dunia Melayu dalam semua aspek, merangkumi dunia dan akhirat. Kajian dan pendidikan mendapati beliau menguasai 47 bidang ilmu, termasuk politik, ekonomi, seni budaya, kejuruteraan, pentadbiran. Ini tokoh ulama ni. Syekh Ahmad Fatani tokoh ulama Nusantara ni. Mempunyai ilmu 47 bidang ilmu. Bila kita nak habis belajar macam tu 47 bidang ilmu tu macam mana tu? Kita fardu ain pun tak lepas lagi. Ilmu beliau jadi beliau menguasai 47 bidang ilmu, termasuk politik, ekonomi, seni, budaya, kejuruteraan dan pentadbiran. Nampak tak? Bagi manajemen, bagi pentadbir, pengurusan, dia pun ada ilmu tu juga. Memang kadang-kadang diakui golongan ustaz seperti saya ni, mengajar boleh, tapi mentadbir payah, tak ada ilmu tu. Last duit pun masuk kocik sendiri, bercampur duit sendiri. Macam mana ni? Duit zakat kita pegang, dia tak tahu duit kita, pening kepala. Main keluar duit itu dia, tak ada keluar masuk butiran lengkap, tak ada. Dia merasakan kabut lah macam tu. Jadi kalau jadi mudir boleh, kalau mengajar boleh, pegang pentadbiran bermasalah.
maka kena tarik orang lain pula. Nah, mari cari orang yang bahagian accountant. Ini kita lantik bendahari madrasah, sesuai dah tu. Nah, ini bendahari madrasah. Ambil 2 orang kan, nanti audit balik kewangan madrasah. Ini juru audit yang kita lantik bahagian dalaman. Nanti juru audit bahagian luar pula, panggil orang luar pula audit. Itu betul perjalanannya madrasah. Cantik. Ini semua mudir pegang. Dia nak mengajar, pegang duit lagi, duit zakat lagi, duit fidyah lagi, duit sumbangan lagi. Dia pun tak tahu duit dia mana satu. Tak tahu duit keluar masuk, tak ada catatan. Jadi ekonomi pun terombang-ambing lah jadi begitu. Biar orang yang ada ahlinya bagi akademik, dia mengira bab accountant boleh, bab menguruskan strategi silakan, pembangunan silakan. Ustaz tak pandai, nak bancuh simen pun tak pandai bancuh simen ya. Kalau kurang simen, lebih pasir, hancur bangunan dia buatnya. Lebih simen, pasir pula kurang kan, rugi pula lebih. Kalau tiang dengan batang 1 hun begitu je, nak buat tiang besar tapi pakai besi macam ni, jadi ke? Pacak naik tu, tak jadi. Ustaz bukan bidang dia. Kadang ustaz tu pun kalau nak baiki kereta dia pun tak pandai, tengok termenung dia Al-Fatihah, itu je. Baca Fatihah boleh okey, enjin kereta tu tak, orang lain lah, bukan bidang. Tetapi ini Masya Allah, Syekh Ahmad Fatani ni, ekonomi dia, seni pun dia, budaya pun dia, kejuteraan, pentadbiran. Beliau turut mempunyai 7 jenis ilmu. Antara yang menakjubkan, ilmu pelik ni. Apa dia ilmu yang menakjubkan itu? Adalah ilmu membedah tubuh manusia. Ustaz tapi boleh buat operasi orang. Cuba bayangkan. Guru, tok guru tapi boleh buat merawat orang. Buat operation tu, membedah tubuh manusia. Mana ilmu tu dapat belajar tu? Menghasilkan emas 24 karat menggunakan bahan campuran yang bukan daripada emas dan kimia. Tak campur emas, ada benda lain dicampur, bukan bahan kimia, benda lain yang dicampurkan jadi emas. Tu Masya Allah tu. Ini kalau buka kitab daurah buat emas ni penuh masjid saya rasa. Kalau buka pondok, baca kitab buat emas ni, penuh pondok. Khatam kitab buat emas, kosong pondok. Rupanya belajar datang untuk apa? Untuk buat emas. Maka diceritakan, dikhabarkan di akhir hidupnya beliau ini, beliau membakar kitab yang buat emas ni. Kerana apa? Kerana tidak mahu. Dah nampak awal-awal lagi dah. Awal nampak dah kan. Kitab ini kalau dibiarkan begini saja, nanti orang akan masuk pondok kerana nak belajar buat emas. Dan orang boleh berebut-rebutan dan juga berbunuh-bunuhan kerana kitab ini. Lebih baik dibakar. Habis. Sekarang ni dah tak ada kitab buat emas. Sekarang nak emas, kerja kuat-kuat sikit. Pergi menori kalau ada pun getah. Menghasilkan emas 24 karat menggunakan bahan campuran yang bukan daripada emas kimia dan memperkenalkan tempat yang menyemai tanaman pertanian. Dan sekarang pun kita lihat di segi pertanian, Thailand mendahului, dia ke depan dengan pertanian. Tak ada musim ada buah. Macam mana tu? Durian sepanjang tahun. Antara sumbangan terpenting Syekh Ahmad Fatani dalam merintis pembangunan pendidikan masyarakat Melayu, dan seterusnya tuan-tuan baca sendiri bawah tu. Baik, naik di atas tu. Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan bahawa kunci utama keimanan pada rukun iman adalah keimanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci dia. Jadi seorang itu tidak akan mengetahui tentang alam ghaib, perkara-perkara ghaib, melainkan kena melalui pintu ini ataupun memegang kunci ini, membuka pengetahuan tentang alam ghaib itu dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Rasul adalah penghubung antara kita dengan Allah secara segala alam ghaib. Kita dan Allah dan juga segala alam ghaib ni, Nabi penghubung dia. Nabi yang memberitahu tentang wahyu, memberitahu tentang malaikat dan benda-benda ghaib, kehidupan selepas mati. Terus akal manusia amat terbatas.
akal manusia amat terbatas untuk mencapai jawapan kepada semua persoalan dan misteri kehidupan. Terbatas akal kita. Cerdik macam mana pun tapi terbatas, tidak mampu nak menjangkau sesuatu yang tak nampak dengan mata. Sebab itu ramai orang hidup dengan akal. Kalau akal cerdik macam mana pun nak tanya, roh itu dalam badan kita, yang paling hampir ni roh dah dalam badan kita ni, di manakah beradanya roh dalam badan? Badan tu di mana? Di mata kah? Di hidung kah? Di lutut kah? Atau di mana? Kalaulah roh itu berada di ujung kaki, kena kecemasan, potong kaki, mati kita. Ni dah potong dua kaki pun hidup lagi. Kalau nak kata roh tu di hujung kuku, potong kuku, mati kita. Di rambut, botak kepala, mati kita. Kat mana roh tu berada? Wallahu a'lam bissawab. Nak kata roh tu di hidung, hisap rokok, lemas kita, roh tu, mati kita. Kat mana? Tak tahu. Tengok orang operation, potong, buang, muka keluar perut, pasang balik semua, boleh hidup lagi ni. Kat mana roh tu? Maka akal terhentilah daripada cuba memikirkan tentang kewujudan keberadaan roh itu sendiri. Tak tahu. Akal tak mampu. Sebab itu Allah tu dipanggil Azim, yang maha agung, maha hebat. Kehebatan Allah SWT ini hinggakan akal tak mampu menjangkau keberadaan Allah, diri Allah Ta'ala itu. Tak mampu. Tak mampu. Sebab itu kita tidak mengenal Allah melalui jalan mengenal dirinya, tetapi mengenal Allah melalui jalan mengenal sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Di manakah sifat ataupun perbuatan Allah Ta'ala itu boleh dilihat? Boleh dilihat pada diri kita dan alam ini. Bekas, kesan sifat Allah, bekas ataupun kesan perbuatan Allah ada pada diri kita dan alam ini. Bukankah kita inilah daripada kesan ciptaan? Sebut saja af'al, perbuatan. Sebut saja infial, kesan, bekas perbuatan Allah. Perbezaan af'al dengan infial. Di Melayu kan bahasanya perbezaan antara perbuatan dan ciptaan. Jadi Allah Ta'ala tu perbuatan-perbuatan dia memperlakukan, bukan kita ya. Yang bangun malam datang belajar ni, duduk itikaf dalam masjid, ini perbuatan Allah yang memperbuatkan kat diri kita. Perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dialah. Adapun kita ni infial, tempat Allah menyatakan perbuatannya, tempat Allah menyatakan sifat-sifatnya. Dan bila seorang tu sembahyang, Allah barakah sujud ni itu, sembah Allah ni, mempunyai diri ni, bahasa zahirnya kita menyembah Allah, tapi pada hakikatnya kita lemah. Nak sembah macam mana? Bahasa zahirnya kita sembah Allah, aku sembah Allah, usalli, aku sembahyang. Tapi pada hakikatnya kita kan lemah, kita kan kaku, sebatang bujur yang kaku tak mampu nak melakukan ketaatan dan kesolehan. Tetapi Allah yang memperlakukan dengan kuasa dan kehendaknya, dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, dia menggerakkan kita dalam ketaatan. Maka justru itu, warak macam mana pun, soleh macam mana pun, banyaknya amal kita pagi, petang, siang, malam, berada di rumah Allah Ta'ala, berada di Makkah, berada di Madinah, berada di tempat-tempat yang baik, itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Itu je. Nak pandang apa lagi? Maka kalau nampak saja eloknya diri kita, sebenarnya elok tu Allah. Nampak baiknya amalan kita, nampaklah baik tu Allah. Nampak mulianya akhlak kita, nampaklah Allah, dia yang mulia. Soleh-solehnya dia, baik-baiknya dia, sempurna-sempurnanya dia, mulia-mulianya dia. Justru itu kita terus menjadi hamba. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Dah kata hamba, perangai seperti hamba. Apa sifat hamba? Hina diri, rendah diri, lemahnya diri, kurangnya diri, buruknya diri. Kita ni
setelah kita melihat diri kita ini lemah, nak menyatakan Allah berkuasa. Setelah kita nampak diri kita ni kurang, nak menyatakan sempurnanya dialah. Bila lihat diri kita ni fakir, nak menampakkan Allah tu kaya, dialah. Barulah wataknya hamba. Ni kita tidak, amalnya soleh tapi wataknya Fir'aun, jiwa tu Fir'aun. Aku Tuhan, aku tahu kan, aku pandai, aku merasai baik terus. Jangan sampai begitu. Tuan-tuan, bila kita melihat kelebihan dan keanehan pada diri kita ini, kelebihan itu adalah merupakan anugerah Allah. Keanehan kita itu adalah menampakkan ketidakwarasannya kita. Ada orang dia suka nampak lebih, dia mempunyai kelebihan, menunjukkan kelebihan dia. Dan dalam masa sama, ada setengah orang suka menunjukkan keanehan dirinya. Macam mana keanehan tu? Kalau kelebihan nampak dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan sunnahnya, nampak kelebihan dia. Kalau begitu, pandanglah Allah. Sebenarnya, pada hakikat sebenarnya, Allah lah yang telah menganugerahkan kelebihan itu. Satu. Ada setengah orang dia berwataknya pelik, aneh. Depan orang angkat tangan dia, Allah, orang pun tengok. Kenapa tu? Minta syurga katanya. Oh gitu. Baju tak koyak, dikoyakkan jahit tampal. Supaya apa? Supaya nampak zuhud, nampak pelik. Terus balik pada Mekah, beli tasbih yang besar macam biji guli tu, gantung kat mana? Gantung kat tengkuk. Nampak pelik kan? Nampak pelik. Nak nampak dia seorang ahli zikir. Itu kan nampak aneh. Keanehan itu merupakan ketidakwarasannya kita. Betul dia nak dekat dengan kepada Allah Ta'ala, beruzlah, tetapi anak isteri ditinggalkan tanpa memberi nafkah. Pelik itu nampak dia buat benda aneh. Justru itu jangan buat benda aneh depan orang, buat macam biasa je. Buat macam biasa. Dia nak ceritakan di sini bahawa hidup jangan pakai akal, tetapi ada perkara yang perlu kita iman, percaya dan yakin. Akal hanya boleh mengetahui pada hukum zahir sahaja, malah sehingga kini pun banyak rahsia alam yang zahir ini masih lagi tidak dapat ditemui jawapan pada pemikir. Di manakah kedudukan roh pada badan? Di manakah kedudukannya vitamin ataupun lemak di dalam makanan, dalam susu? Tak tahu nak letak kat mana. Dulu-dulu tak ada scan kan, tak tahu baby ni lelaki perempuan, tak tahu. Zaman kini saja setelah di scan boleh tahu. Itu pun kadang-kadang tersilap juga. Doktor pun tele, tak nampak macam perempuan, lelaki tak jelas. Sebab apa? Baby lelaki dia kepit telur dia, tak nampak. Scan. Perempuan ni beli baju perempuan, lahir lelaki. Terus mata melihat mayat di hadapan dan akal tidak dapat memberi jawapan apa mesti di balik mayat tersebut. Apa tu berlaku tu? Diam. Tapi yang dalam tu dulu mana yang boleh bergerak tu? Itu kita tak faham tu akal. Disebab tak fahamlah ada setengah manusia celupar mulutnya mengatakan orang yang membaca talqin di atas kubur itu bodoh. Kerana apa? Sebab hidup dengan akal. Mati dah. Tak gerak tu. Mati dah.
Apa itu talqin? Talqin itu mengajar. Laqana yulaqinu talqinan, mengajar. Talqin itu ada dua, talqin sebelum mati, talqin selepas mati. Talqin sebelum mati ini mengajarkan orang nazak dengan ucapan La ilaha illallah. Adabnya talqin itu ialah dengan ucapan yang lembut, tak keras. Rapatkan mulut kita dengan telinga orang yang nazak tu, La ilaha illallah. Jangan pula orang nazak ucaplah, mengucap ya, mengucaplah. Orang tengah nazak, mana tahu apa pun, ajar dia, tolong tu nama ajar. Kita tak, kan kita ni ada ayah kita, ibu kita. Ambil ilmu ni, dia betul. La ilaha illallah. Ayah kita pun La ilaha illallah. Dah cukup dah. Lagi pula La ilaha illallah, La ilaha. Penatlah dia. Kita nak ambil tentang kelebihan. Barang siapa mati pada akhir kalamnya itu, perkataannya menuturkan La ilaha illallah, dakhul jannah, masuk syurga. Itu yang kita nak tu. Jangan ulang-ulangkan lagi. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dah cukup. Selang 5-6 minit air. Apakah perkataan terakhir dia tu? Air. Sekarang beri air dululah. Ayah mengucap, kalau tak mengucap, air tak ada. Jangan zalim sangat. Beri air, lepas tu ayah ikut saya je ya. La ilaha illallah. Mak engkau mana? Kan nazak dia tak ingat apa dah. Mak engkau mana? Mak baru balik 3 hari dah duduk sini. Ingatkan kucing tak boleh makan, ayam tak boleh makan, adik kan masih atas atap tu tak angkat-angkat lagi, takut hujan. Mak kau dah tak sayangkan aku. Mak baru balik ayah, aku tak nampak dah sebulan dekat sini. Dah tak ingat dah. Kita pun ayah La ilaha illallah, dia pun ikut La ilaha illallah. Dah cukup. Selang 3-4 minit rokok. Macam mana? Minta air, beri air. Minta rokok. Ayah kita ni pun, dia pun sakit jantung sebab rokok lah. Macam mana? Rokok. Lambat kita beri, kita pun bersalah. Rokok pula. Kau ngajar aku cakap berkali-kali rokok, kau tak beri pada aku. Jangan kau ngajar dengan aku. Ayah sibuk kaki ya. Seko. Hilangkan ingatan perokok. Saya rokok. Sedap ayah, sedap. Gitu je. InsyaAllah lepas ni kalau sihat boleh kita balik. Boleh makan sedap nanti ya. Hilangkan ingatan dia perokok. Ayah ikut saya ya. La ilaha illallah, ajarkan. Tetapi kau dah mulut berbuih, berat tu nak sebut La ilaha illallah tu. Sebutkan Allah. Budak rempit, cilok tepi masjid, tak lepas, berbuih kepala dia, mulut dia. Pergilah lari sekejap. Adik, ikut saya. La ilaha illallah. Allah. Ringkaskan. Allah. Di akhir kalam dia, biar begitu Allah. Baik, itu talqin sebelum mati, kenazak. Talqin kedua, talqin atas kubur. Seseorang tak suka tak apalah, diam lebih baik. Dah tak suka, tak setuju, diam lebih baik. Adapun tempat kita dah biasa dah, budaya ataupun adat,
adat budaya yang saya sebutkan ni yang bertentangan, yang berlandaskan syarak. Apa dia? Budaya kita sini subuh baca kunut, itu budaya kita yang berlandaskan syarak. Lepas semayang berwirid berdoa, ini budaya tempat kita, tempat lain mungkin tidak, dan ini pun berlandas syarak budaya ini. Ada yang mengatakan orang baca talqin atau kubur tu bodoh. Janganlah guna perkataan tu, tak sedap dengar. Saya berpegang pendapat talqin tak disunatkan. Dah, tak apalah. Tapi jangan cakap begitu, talqin baca kubur atau kubur ni bodoh. Rata-rata tuan-tuan yang ada di sini semua tahu kan, selepas saja kita di atas kubur itu selesaikan urusan jenazah, semua balik. Siapa datang selepas itu? Semua tuan-tuan semua tahu jawapannya kan? Malaikat datang. Nak tanya, malaikat datang tu tengok saja ke atau buat apa? Bertanya. Bertanya. Kalau kita kata orang baca talqin tu bodoh, sebab bodoh apa? Bodoh baca ke atas mengajar orang yang telah mati. Bermakna bodoh juga malaikat sebab bertanya pada orang mati. Ke depan sikit lagi ya. Nak tanya, siapa yang menghantar malaikat suruh bertanya tu? Lepas tu bodoh ke mana pula pergi dia? Ke mana bodoh tu? Kena mengucap balik tu sepatutnya tu. Kalau tak setuju tak apalah. Nah, saya ada pendapat saya, silakan. Saya dah wasiat pada anak-anak saya, kalau saya mati jangan baca talqin, jangan baca buat tahlil, tak apa. Tak apalah, kita pun senang, tanam balik, senang macam tanam kucing. Betul. Jadi raikanlah tak pendapat ulama-ulama yang ada nas tu. Jadi sebab tu akal tak nak fikir dah mati tanya kenapa tu akal tu. Adalah hujah-hujahnya ulama suruh buat tu. Mata melihat mayat di hadapan dan akal tidak dapat memberi jawapan apa mesti di sebalik mayat tersebut. Bagaimana keadaannya selepas mati dan seterusnya, ke mana ia akan pergi. Tanpa Rasul, manusia akan bertuhankan khayalan, akal, sehingga timbul berbagai ajaran yang bersandar pada agama, seperti adanya dewa-dewa di langit, inkarnasi, kelahiran semula, sebab ada pegangan agama lain merasakan bahawa mereka akan hidup buat kali kedua. Inkarnasi itu, kalaulah ketika ini hidupnya gagal dalam bisnes, nanti kehidupan yang kedua nanti dia akan berjaya dengan bisnesnya. Kalaulah sekarang ni gagal dalam bercinta, maka nanti kehidupan yang kedua nanti, kebangkitan yang kedua nanti berjaya dalam percintaan. Itu setengah-setengah bangsa agama begitu. Dewa-dewa di langit. Sebab apa orang pokok kan, orang pakai akal tu, ni pokok ni ada ong ni, ada sebab tu kocak nombor kat situ. Bukankah kita dulu diajarkan orang tua kita dulu? Apa ajar dia? Tok, anak cucu cicit tumpang kencing. Kat busut, kat pokok besar, nampak semak samun sikit, anak cucu cicit tumpang lalu. Kenapa minta izin? Kencing je dah. Nak kencing ni, ni ada busut, ada pokok besar. Anak cucu cicit tumpang kencing. Ada pula suruh keluar, silakan kencing. Nak kencing ke tidak? Tak kencing dah. Jangan minta izin lah, kencing ni terus, nanti payah. Jadi kita ada ayat ruqyah, ayat nak ninding diri kita ni. Baca ayat ruqyah, ayat kursi ke. Ayat kursi pula kita nak kencing lah, berhenti tepi highway dah tak tahan-tahan sangat ni kencing. Ayat kursi pula panjang pula nak baca dah. Baca yang pendek. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Gitu je. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Pusing kencing. Selamatlah. Begitu kadang-kadang kita nak masuk homestay lah. Homestay ni waktu hari cuti je ramai orang masuk. Kalau dah tercuti,
tak cuti sekolah, tak ramai orang masuk. Kadang 40 hari lebih daripada itu lagi, 40 hari 2 bulan orang tak ada masuk. Rumah kalau kosong 40 hari tak dimasuk, maka syaitan jin akan masuk bertendang di situ. Rumah kita balik, kita pun tinggalkan rumah kita di kampung sana, dah 3-4 bulan sekali balik, tengok-tengok, kemas-kemas sikit. Itu nak masuk rumah-rumah kosong tu, bacalah ayat Quran sikit, depan pintu baca ayat kursi, lepas tu assalamualaikum ayuhan nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, masuk rumah. Nabi assalamu alaina wa ala salihin, ada pula menjawabnya waalaikumsalam. Macam mana? Masuk terus. Ada pun orang rupanya tak ada. Ni rumah aku ni, keluar. Kata gitu je. Bobak berani sikit. Jadi ada benda akal boleh fikir, ada benda akal tak boleh fikir. Akal kena terima saja. Sebab itulah Sayyidina Ali setelah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya menyapu khauf, sokin kulit muza di atas. Lalu sapu kan sokin kulit dia pakai, setelah berwudu pakai, nanti bila wudu batal nanti nak ambil wudu nanti sapu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki nanti sapu tadi ya. Gitu. Sah dah. Jadi bila lihat perbuatan Nabi sedemikian, Sayyidina Ali ni rasa kalaulah agama ni pakai akal, memang tak masuk akal, tak logik betul. Sebab apa? Sebab jalan ni kat bawah, yang kotor ni kat bawah, tapi basuh ni kat atas, sapu ni kat atas. Kenapa pula tak masuk. Jadi agama itulah ubudiyah, pengabdian, penghambaan. Ikut saja, follow. Dia ada akal boleh terima, ada akal tak boleh terima. Maka akal dididik supaya apa? Supaya menerimalah perintah. Agama ialah pengetahuan yang disandarkan kepada Rasul dan kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Justru itu manusia berhajat kepada Rasul untuk menjawabkan bagi segala persoalan akal. Maka jawapan kehidupan ini hanya dapat dihuraikan apabila ada keimanan seorang itu kepada Rasulullah SAW. Hal ini kerana pada Rasul Allah memberikan penglihatan dan pengetahuan tentang hakikat hidup manusia, rahsia alam zahir dan alam ghaib. Jadi kita ni, diri kita ni ada hakikat zahir dan batinnya. Cuma kita tak nampak jelas ke mana. Nanti insya-Allah pada pengajian akan datang nanti, muka surat depan lagi, dia akan menceritakan tentang keunikan ataupun keindahannya diri kita itu sebenarnya. Yang mana dulunya sudah duduk dalam pelukan kasih sayang Allah SWT dengan rahmannya, kasih sayangnya, kemurahannya, dan kita telah memandang dan telah menatap Allah dengan makrifat mengenal Allah. Dan pada diri kita ini sebenarnya ada chip itu, chip komputer yang tersimpan dalam diri kita itu ada. Cuma dicucikan sikit, bersihkan sikit, nanti dia terpancar. Maka setelah dia berfungsi, chip itu berfungsi, maka dia akan singkap balik. Macam kita lah, memori card tu ada, masuk saja terbuka balik gambar-gambar, foto-foto yang kita ambil dan kita simpan selama-lamanya. Begitu juga lah pada diri kita tu ada chip tu, memori tu. Masuk tepat kena saja, insya-Allah terbukalah balik tentang kisah antara kita dengan Allah dulu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan engkau? Bahkan kami saksikan. Dengan makna, dengan arti kata lain, kami telah memandang kamu, kami telah memandangmu, kami telah bermakrifat mengenal kamu, mengenalmu ya Allah. Keimanan adalah kepercayaan yang ditasdikkan, dibenarkan pada hati tanpa ragu. Para sahabat memulakan keimanan mereka beriman kepada Rasulullah SAW melalui proses kajian dan penelitian siapa Muhammad SAW daripada sudut akhlak, kehidupan, keluarga, tanda-tanda kenabian dan sebagainya sebelum mereka berbai'ah dengan dua kalimah syahadah. Dengan keimanan pada Rasul tanpa ragu membawa mereka beriman, mengimani segala rukun iman yang lain dengan yakin. Akal mereka menolak seorang Rasul itu berdusta, tiada amanah, tiada bijaksana dan menyembunyikan ilmu. Jadi yang disebutkan 4 ni, sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu, ini adalah sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf yang sudah balik dan berakal. Wajib tahu 4 ni.
Tetapi jangan kita beriktikad yang Nabi hanya ada 4 saja sifatnya. Jangan. Wajib kita beriktikad seperti mana kita beriktikad Allah memiliki sifat kesempurnaan, mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat kekurangan. Begitulah juga pada Rasulullah SAW ini, wajib kita beriktikad Nabi itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil Nabi itu ada sifat kekurangan, mustahil sama sekali. Maka Rasulullah SAW ini kita panggil juga spesiesnya sama dengan kita, manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Macam mana nak katakan, macam mana tak katakan luar biasa? Nabi nampak belakang jelas terang seperti mana Nabi nampak depan. Nabi bergerak sepantasnya kilat cahaya, sedangkan manusia kalau jalannya pergi seperti kilat ataupun cahaya itu pecah badan-badannya. Subhanallah. Beriman kepada sifat wajib bagi Rasul disimpulkan kepada 4, yakni amanah, siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Maka inilah sifat wajib bagi Rasul. Maka wajiblah Rasul itu bersifat dengan 4 sifat ini. Tetapi yang disebut sifat wajib bagi Rasul ini ialah sifat yang wajib kita ketahui bagi setiap mukallaf yang balik dan lagi berakal itu mengetahuinya. Tetapi bukanlah bermakna Nabi itu sifat 4 sifat ini sahaja, tetapi Nabi itu wajib kita beriman dia mempunyai segala sifat kesempurnaan, dan hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Kerana Allah Ta'ala telah terjalikan ataupun telah memantulkan sifat sempurnanya itu kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku telah memperadabkanku. Fa ahsana ta'dibi, dan dia telah memperbaikkan peradabanku. Dan berkata kata lain, adab itu akhlak. Bahasa Sufyan mengatakan tasawuf. Jadi orang yang bertarekat ataupun orang yang mendalami perjalanan kesufian itu tidaklah dia bertarekat, tidaklah dia berzikir, beruzlah, bersuhbah, berteman dengan guru, melainkan untuk berakhlak. Tidak ada lain tujuan. Nakkan kasyaf pun tidak, nakkan karamah pun tidak, nakkan mimpi yang pelik-pelik, nakkan firasat, ilham, bukan itu maksud. Matlamat perjalanan orang yang bertarekat ataupun menjalani perjalanan kesufian itu adalah untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila keluar saja masjid selipi hilang, tak mengamuk, itulah tasawuf, itulah akhlak. Nak apa lagi? Jangan fikir nak jadi wali nampak benda gaib yang pelik-pelik ni. Tidak, tak perlu benda tu. Setengah orang kalau berzikir nanti tanya, engkau zikir nampak apa? Engkau beramal mimpi apa? Untuk apa tu? Mimpi tu. Saya nampak cahaya merah, hari ni nampak apa? Warna hijau, hari ni nampak warna apa? Warna kuning-kuningan. Kalau betul nak nampak cahaya, pergi dekat Shah Alam tu, pesta cahaya situ tu. Ada cahaya banyak. Tak perlu. Nah, kita bukan nak benda pelik, bukan benda aneh. Bila kita berzikir, baca Quran, Qiyamul Lail, baca Hizb Bahar, baca Ratib Adat dan sebagainya, kita hanya mahu melihat, dibukakan hati kita melihat itu daripada pihak Allah. Dah, itu je. Melihat yang baik Allah dan melihat kekurangan, kedhaifan diri dibaiki. Itu saja. Bukan dengan niat nak berjalan atas air, kalau tembak tak lot, cincang tak putus, tak makan berhari-hari, tak tidur, terus semayang, baca berzikir saja, baca Quran. Bukan pelik-pelik begitu, tidak. Kita ni kalau dia marah oleh isteri pun diam, tak membalas. Itulah dia, nak macam tu je sebenarnya. Tak apa pun. Isteri kata, awak ni memang tak boleh pakai, dah pencin-pencin ni saja duduk situ, pergi cari sikit, bawa Uber car ke apa semua ke, duit juga masuk bang. Kita nikah dengan isteri kita, daripada dulu sampai sekarang
kita saja yang datang ke masjid surau dengan kuliah, tak bawa isteri kita, tinggal kat rumah tu. Dulu dia tak pandai main WhatsApp, dia pun sekarang dah pandai WhatsApp dah, ada grup WhatsApp sekali. Bawa lah isteri ke surau masjid, dengar-dengar, bawa seiring pemahaman agama tu. Tak, daripada kecil, daripada nikah jaga anak, dah tua-tua jaga cucu, mati situ dia nampak isteri kita tu. Bawa ke surau, bawa ke masjid, datang belajar, bawa seiring pemahaman jiwa orang ni. Dah tua dia masih marah lagi, ada angin dia tu, buaya betina. Awak ni tak boleh pakai lah bang, kata, cari duit sikit. Dia kata kita tak pakai, padahal kita dah pakai dia lama dah. Kita tak nak, hidup kita tak nak menyalahkan orang, memaaf. Semakin tinggi makrifat pada Allah, semakin sedikit menyalahkan orang. Setelah sempurna makrifat itu kepada Allah, dilihat tiada siapa nak dipersalahkan. Itu yang kita nak, mengenal Allah. Ciri-ciri mengenal Allah apabila baik hubungan sesama manusia. Jangan sangka orang bermakrifat itu yang duduk dalam gua tak keluar-keluar. Rambutnya panjang, janggutnya panjang, misanya panjang, kukunya panjang, badan berbau, duk berzikir terus, baca Quran. Tak begitu. Duduk di rumah. Kalau dulu, ya, antara jalan ni berkhalwah, beruzlah, bersuluk di gua, di bawah akar-akar kayu, akar-akar pokok, di atas bukit. Untuk hati itu berpaut dengan Allah, dilatihkan begitu. Tak nak campur urusan dunia, anak-anak semua dah selesai dah. Dengan Allah nakkan buat persoalan mati. Dulu begitu dah. Zaman kita ni zaman tak mampu nak buat demikian. Melainkan siapa nak pergi ke gua ke, nak pergi beruzlah ke bukit ke, mesti ada bimbingan guru murabbi. Kalau tidak nanti 40 hari keluar daripada gua bukan jadi wali tapi jadi bomo. Hati-hati. Sebab kita tak tahu apakah kelibat yang hampir pada kita, yang hampir depan kita ni. Apakah lintasan yang berbisik pada diri kita, tak tahu. Sebab itu ada banyak ajaran sesat ataupun pemahaman yang tergelincir itu merasakan dia telah didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan Allah kirim salam pada kamu dan kamu telah diangkatkan derajat, dan mulai sekarang ini kamu sudah terbebas daripada segala hukum hakam. Itu sonok tu. Dan apa itulah, ada pihak yang mengatakan kita tak semayang. Itu yang kita cari. Dan hati-hati, zaman kita di keliling kita ni masih ada dan ramai pula dalam diam-diam itu mereka beriktikad bahawa mereka sudah mengenal Allah dan bebas daripada taklif hukum hakam. Banyak di keliling kita ni. Saya dan seorang sahabat saya pun begitu juga. Bila balik kampung, dia tak boleh cakap, adik-beradik satu keluarga, daripada mak, ayah, adik-beradik semua dah kena begitu dah. Fahaman mengatakan mereka tak perlu semayang lagi dah, sebab mereka dah mengenal. Mula asalnya kata tak mengenal, apa guna semayang kalau tak kenal Allah? Disebabkan tak kenal Allah lagi dah, tak semayang. Setelah rasa mengenal, tak semayang juga. Sebab apa? Dah mengaku Tuhan, dah kenal Tuhan tu kita tu Tuhan. Kena pula kita dah memang jenis malas semayang, dapat pula ilmu tak payah semayang. Inilah yang aku cari selama ni. Bahaya. Jadi perlulah kita dalami agama itu dengan cara bertelaki, tempat yang umum seperti ini, dan pelajari yang betul-betul. InsyaAllah pada pekan-pekan yang akan datang nanti kita akan bongkar ataupun menghuraikan lebih teliti lagi bagaimana berlaku kesesatan yang berlaku di zaman kita sekarang ini, di keliling kita ini, sampaikan kenapa orang belajar hakikat, belajar makrifat tak semayang. InsyaAllah dalam kitab ini akan terjawab segala-galanya, insyaAllah. Amin.